Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Haji Mak Syah, tuan-tuan perempuan semua sehat ya, alhamdulillah. 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 Jadi kalau sehat ya, kita boleh teruskan kita punya perbincangan pada hari ini ya. Dan kita masuk pada surah Maryam ya. InsyaAllah surah Maryam, surah yang ke-19 ya. Tak asing bagi kita kerana dia apa kita panggil ya. Dia termasuk surah-surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah ni mana surah yang turun ya di Mekah sebelum daripada hijrah Nabi ya. Dan kebanyakan surah Mekah ni dia punya fokus banyak pada akidah lah ya, persoalan akidah. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya perbincangan tu ya, perbincangan tentang rukun iman lah kebanyakannya ya. Jadi apa kita panggil, dia punya perbincangan rukun iman ni ya, perbincangan yang kita kata asas lah ya. Yang asas yang memang apa kita panggil ya, memang dijadikan sebagai tonggak ya dalam perbincangan apa-apa subjek sekalipun ya, sama ada persoalan sirah, persoalan Quran ya, persoalan hadis dan sebagainya, semua akan bertunjangkan ya persoalan akidah ni, rukun iman lah ya, bermula daripada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan kemudian kepada percaya pada nabi, rasul, kitab ya, qada dan qadar, hari akhirat dan sebagainya. Ustaz ada masalah pada Ustaz punya pada mouse ya, kejap ni Ustaz ejak sikit, tak mau keluar ni. Jadi kalau kita boleh teruskan perbincangan kita surah yang ke-19 surah Maryam ya, ayat yang ke-62 ya. Tapi kita tengok balik ayat 61 sebab dia bermula daripada ayat 61 ya. Sudah bersedia, auzubillahi minasyaitonirrajim, jannati adnin ya, cerita tentang syurga Adnin. Syurga Adnin ni ada dua pendapat lah. Ada yang kata syurga Adnin ni ialah nama salah satu syurga ya. Ada juga yang mengatakan bahawasanya ia merujuk kepada sifat dia ya, sifat-sifat. Jadi secara umum kita kata yang pasti dia adalah ya sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijanjikan ya kepada hamba-hambanya ya. Kerana selepas daripada Allah menyebut jannati adnin, yang pertama kita tengok jannati adnin, bukan jannatu adnin ataupun jannati adnin, tapi jannat ya. Bila sebut jannat maknanya dia plural form. Jadi dia bukan merujuk pada satu taman syurga tetapi taman-taman syurga. Jadi dalam bahasa Arab ya, Qurani Arabik, bila disebut jannat ya, dia plural untuk feminin, perempuan ya, jantinanya perempuan, dan minimum 3 ya. Bila disebut jannati adnin maknanya taman-taman syurga Adnin. Bukan 1, bukan 2, tapi minimum 3 ya. Menunjukkan bahawasanya seseorang hamba yang beriman yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga ya, dia akan diberikan ya, dianugerahkan oleh Allah ya, taman-taman syurga. Bukan 1, bukan 2 ya, minimum 3 ataupun lebih. Jadi macam mana gambaran jannati adnin ni ya? Yang pertama disebut bahawasanya jannati adnin allati, yang ya. Allati dia merujuk kepada feminin juga.
Kalau dia maskulin allazi, ya, ini allati. Ya, wa'adar rahman. Ada perkataan wa'ada. Wa'ada maknanya yang telah dijanjikan. Siapa yang janji? Allah yang sifatnya ar-Rahman. Ya. Jadi syurga-syurga ataupun taman-taman syurga Adnin yang Allah janjikan kepada siapa? Kepada ibadahu, hamba-hambanya. Ibadahu pun plural juga. Ya, kalau jannat itu plural untuk feminin, perempuan, ya. Bila ibadahu dia plural juga, ya, tapi dia plural dalam bentuk, ya, apa ni, broken plural. Sebab plural kita tahu ada 3, ada masculine plural, ya, untuk jantina lelaki, ada feminine plural untuk jantina perempuan, dan ada broken plural, ya, untuk apa ni, kita kata perkara-perkara yang kebanyakannya berkait dengan bukan manusia lah, ya. Kalau dia berkait dengan manusia, ya, biasanya dia masculine juga. Tapi kalau dia berkait dengan benda lain selain daripada manusia, non-human, ya, maka dia adalah feminin, ya. Itu cara kita nak tentukan. Jadi ibadahu, hamba-hambanya, dah tentulah manusia hamba-hambanya, ya, di kalangan manusia dan jin, ya, yang beriman, yang Allah janjikan taman-taman syurga Adnin, yang Allah janjikan itu kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hamba ini dijanjikan bil ghaibi, ya, tanpa dapat melihat bagaimana, ya, apa ni syurga tersebut. Maknanya apabila kita menyebut tentang syurga-syurga, taman-taman syurga ni, Allah sebut, ya, di dalam Al-Quran, tetapi tak ada gambaran secara fizikal, tak ada. Ya, maknanya gambaran tu ada, ya, tetapi dalam bentuk perkataan saja. Dia tak ada lukisan, tak ada ilustrasi, tak ada. Ya, sebab itu orang beriman, dia beriman dengan perkara ghaib. Ya, perkara ghaib, ya. Jadi bil ghaibi, perkara ghaib. Perkara ghaib mana perkara yang dijanjikan, disebut dalam Quran, dalam hadis, tetapi tidak diilustrasikan. Kita tak nampak, tak ada gambaran. Ya, macam kita nak beli rumah, nak beli kereta sebagai contoh, ya. Sebelum kita beli rumah, beli kereta, ya, pihak penjual ataupun developer akan tunjukkan, ya, model rumah, ya. Pihak bank mungkin ataupun pihak financial institution, dia akan tunjuk pada kita model kereta tu, ya, apa dia punya specification, kita boleh tengok. Dan bila kita beli, ya, apa yang kita beli itu, ya, lebih kurang sama dengan apa yang duduk dalam gambar. Tetapi bagi syurga, ya, gambaran akhirat kita tak tahu. Hanya disebutlah ada sungai yang mengalir, ada pokok buah-buahan yang tidak ada musim, ya, makna sepanjang masa, ya, yang tidak susah untuk memetik dan mengambilnya, ya, yang dihidangkan secara berterusan, ya, tidak ada halangan, ya, dan apa kita panggil, kalau buah-buah tersebut, ya, di dunia pernah kita tengok, pernah kita lihat, pernah kita rasa, ya, di akhirat, di syurga besok ada juga, tetapi, ya, kesedapannya, ya, keenakannya tu ditambah berkali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam neraka kita kata api, ya, api juga di neraka besok, tapi berapa kali ganda, ya, digandakan kepanasannya. Okey, ya, itu apa ni tentang jannati adnin, taman-taman syurga Adnin yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah telah menjanjikan kepada hamba-hambanya. Ya, kerana apa Allah Maha Pemurah? Kerana kalau nak ikut kelayakan, kita tak layak, tuan-tuan. Kita ni dengan, ya, ibadah yang ciput aja, tuan-tuan, ya, memang tak layak untuk dapat syurga Adnin. Tetapi Allah yang sifatnya Ar-Rahman, Maha Pemurah, ya, Allah bagi juga pada kita, ya, walaupun kita ni tak berapa nak layak. Ya, macam kita kata orang mohon kerja lah, ya, kalau nak kira dari segi kelayakan dia tak cukup syarat. Ya, tetapi, ya, sebab ada apa kita kata, ya, ada belas kasihan lah daripada pihak majikan, ya, sebab dia bila ditanya kita, ya, dia kata apa ni, berapa CGPA masa universiti dulu, ya, jadi kita pun kata CGPA dapatlah 2.3. Oh, dia kata 2.3, ya, maknanya, ya, sepatutnya minimum pun, ya, 3.0 kita kata. Paling kurang pun 3.0, ya, kita 2.3, 2.5 pun tak dapat, tuan-tuan. Ya, jadi kita mohonlah, kita kata saya dah cuba banyak tempat, ya, tapi tak dapat sebab CGPA tak apa nak bagus. Ya, kita pun ceritalah, bagi tahu, ya, sebenarnya, ya, apa ni masa di universiti dulu, ya, ada banyak cabaran, masalah yang kita hadapilah, ya. Contohnya kita kata mungkin dia kehilangan ayahnya masa dia belajar, ya, sedangkan ayah tu breadwinner of the family.
Jadi dia terpaksa ya cuti 1 semester ke 2 semester ya untuk cari duit untuk sambung belajar, ya adik-beradik ramai, mak tak bekerja. Jadi tapi bukan dia tipu, dia cerita ya. Mungkin sebab itulah ya. Result dia kurang baik ya, dan macam tadilah ya. Tapi tidaklah dia tipu ya. Dia bagi tahu hal yang sebenar. Jadi ada consideration, ada pertimbangan ya, ada discretion oleh syarikat. Akhirnya macam tadilah ya, sebenarnya kita nak 3.0. Tapi tak apalah ya, tengok pada keadaan, nampak dia pun bersungguh-sungguh nak belajar ya. Jadi pihak syarikat bagi juga ya. Tapi under probation ya. Jadi orang lain probation 6 bulan ya, mungkin dia setahun. Kalau performance dia bagus ya, dia akan diserap sebagai permanent staff. Kalau tidak ya, terpaksa diberhentikan ataupun tidak disambung kontraknya ya. Bagi kontrak dulu 1 tahun. Orang lain probation 6 bulan, dia setahun. Ya, kerana dia tidak tidak layak ya, tidak memenuhi kita panggil minimum requirement. Macam itulah tuan-tuan, gambaran tu dunia. Di akhirat besok ya, kerana Allah yang Maha Pemurah adalah pemilik syurga tu, maka ya dapat juga tuan-tuan ya. Kalau tak cukup pahala kita, tak cukup timbangan amal baik ya, Allah suruh tengok lagi ada tak benda-benda lain yang dibuat oleh hamba aku ni. Masa di dunia dulu ada tak ya, bagi makan kucing liar ke kucing kita panggil ya, kucing yang tak ada tuan ya, ada tak benda-benda baik yang dibuat dalam perjalanan nak pergi masjid contoh ya, hujan ya, kita tengok tepi jalan ada 2-3 orang dalam perjalanan pergi masjid, dia tumpangkan benda-benda basic ya, dia pun tak tahu siapa yang ditumpangkan tu ya, dia ikhlas saja ya. Orang yang tumpang pun bila sampai ke masjid terima kasih pun tak sebut ya, dan dia tak ada masalah. Kerana yang penting dia bantu orang pergi masjid dapat pahala ya. Dia tak peduli pun siapa orang tu, sama ada orang tu cakap terima kasih atau tidak. Jadi semua benda-benda tu ya diminta oleh Allah ya, supaya malaikat tengok balik, cek balik. Ada tak perkara-perkara tertentu amal baik yang dia buat yang boleh menambah baik ya, menambahkan berat timbangan amal dia. Maknanya semua perkara itu akan dikorek balik tuan-tuan. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu pandang kecil ya, sesuatu kebaikan ya, wala tahqiranna, jangan kamu pandang hina, jangan kamu pandang kecil ya. Jangan kita anggap benda tu tak penting ya. Minal ma'ruf, apa-apa benda daripada perkara ma'ruf ya. Walau antalqa akhaka bi wajhin talqin, walaupun kamu bermuka manis ya dengan saudara kamu ya. Kita tak boleh nak bagi apa ya, tapi kita wajah ceria, kita kata ya, datang juga ya. Orang lain buat majlis ya, potluck sebagai contoh ya, orang bawa pizza, orang bawa kita panggil ya, bawa kuih muih ya, bawa bubur lambuk ya, bawa mi goreng, bawa macam-macam, tapi kita tak boleh nak bawa apa ya. Kita singgah, kita kata belilah tembikai sebiji ke ya, ataupun buah-buahan sikit ya, sebab yang lain tak mampu ya. Jadi oleh kerana tu ya, apa yang berlaku kita pun datang ya. Bila kita panggil ya, bila kita dah beli tembikai tu ya, kita potong, rupanya tembikai tu tak elok, luarnya nampak elok, dalamnya tak elok ya. Tak ada apalah yang kita bawa ya, kita hanya datang dengan senyuman saja ya. Kita dah niat nak bawa tembikai, tapi tembikai pula tak elok ya. Memang nasib baiklah, nasib tak baiklah tuan-tuan ya, bukan rezeki kita lah. Jadi tangan kosong je. Tapi walaupun macam tu, dengan biwajahin talqin, dengan wajah yang ceria, wajah gembira, bukan muka masam lah ya. Orang yang menyambut pun wajah ceria, orang yang datang pun sama tuan-tuan ya. Itu pun sudah memadai ya, dianggap sebagai kebaikan. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu pandang kecil, pandang hina, jangan kamu perkecilkan ya. Jangan kamu belittle benda-benda kecil ya, minal ma'ruf, asalkan benda tu benda baik ya, dia dianggap sebagai benda baik ya, walaupun kecil ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria pun sudah dianggap sebagai kebaikan, boleh dapat pahala tuan-tuan. Okey ya, itu kita punya mukadimah tuan-tuan ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebut ya, manusia yang beriman itu ialah manusia yang beriman dengan perkara ghaib ya, dia tak nampak tapi dia yakin. Innahu kana wa'duhu ya ma'tiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, kana wa'duhu ya, janji Allah itu sentiasa ma'tiyah, sentiasa ditepati. Mana kalau Allah janji, Allah akan tepati janji itu ya. Tak kurang, dan ya tak kurang sedikit pun, lebih boleh
kurang tak jadi, tak akan berlaku tuan-tuan ya. Itu mukadimah dia. Kita masuk ayat baru ya, ayat yang ke-62. La yasma'una fiha lagwaw illa salama ya. Jadi di dalam syurga la yasma'una ya, mereka tidak akan mendengar di dalam syurga itu fiha ya, maknanya fil jannah lagwa. Lagwa ni makna benda-benda yang tak ada manfaat. Benda tak ada manfaat tuan-tuan ya. Sebab tu dalam bab yang berkaitan dengan solat Jumaat ya, orang lelaki ambil perhatian ya, ataupun kita sebagai mak ya yang ada anak lelaki, ataupun kita sebagai isteri yang ada suami pergi sembahyang Jumaat ya, ahli keluarga lelaki kita. Jadi bila dia pergi itu, kita pastikan dia jangan bercakap, dia jangan buat sesuatu yang menyebabkan pahala solat Jumaat dia lara. Apa makna lara ya? Lara maknanya sia-sia, tak ada faedah. Datang sembahyang ya, tetapi buat sesuatu yang menyebabkan hilang pahala Jumaat ya, walaupun solat Jumaatnya sah ya, tetapi tidak dapat pahala. Kan sayanglah tuan-tuan, macam kita kan kerja ya, kerja sebulan di pejabat contoh, di kilang ya, tapi at the end of the month ya, orang dapat gaji, kita tak dapat ya. Tetapi tidaklah kita dibuang kerja. Sebab apa? Sebab kita datang ya, waktu kita tepat ya, waktu pukul 8 pagi balik pukul 5 petang, kita menepati masa tu ya. Kita tak dibuang kerja dan kita tidak dianggap penting ya, tetapi tak dapat gaji ya. Sayang. Jadi oleh kerana tu, perkataan lara ni benda yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah tuan-tuan, sia-sia. Illa salama ya, dan dalam syurga yang mereka dengar ialah ya perkataan-perkataan baik, ucapan salam ya, benda-benda yang baik. Tak ada benda lara. Di dunia ni banyak benda lara tuan-tuan ya. Kadang kita duduk di sesuatu tempat dalam majlis ke ya, kita pergi bank sebagai contoh ya. Kalau online banking tak salah kan, kita pergi bank lah, lama tak pergi bank, pergi masuk bank ya. Kita pergi ke restoran ya, kita pergi ke mana sajalah ya, banyak kita dengar orang yang bercakap sia-sia ya. Kita duduk dalam majlis itu, kita pun sakit telinga nak dengar ya, tapi nak buat macam mana kan ya, sebab kita duduk dalam majlis yang sama, so bertahan ajalah ya. Bila kita dengar orang bercakap tu, alah, buang masa betul ya. Kalau dia bercakap benda yang elok kan bagus, dapat pahala. Kita yang dengar pun boleh dapat pahala ya, dia pun dapat pahala kerana bercakap benda yang baik. Jadi kalau lara ni mana tak ada faedah langsung. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah ya. Dalam syurga, taman-taman syurga ya, mereka tidak akan dengar benda yang lara, yang sia-sia, tak ada manfaat ya. Walahum, dan bagi mereka, yakni siapa ya, ashabu jannatin naim ya, jannatin naim yang mendapat syurga naim ni ya, syurga adnin ni, mereka mendapat rezeki ya di dalam syurga ya, terutamanya pada dua waktu utama, bukratan wa asyiyah ya, pada waktu pagi dan pada waktu petang ya. Jadi pagi dan petang dapat ya, bukan makna pagi petang saja, waktu lain tak ada makan, bukan ya, tapi maknanya ni waktu-waktu utamalah. Mungkin hidangan-hidangan utama diberikan pada waktu-waktu tersebut ya. Jadi oleh kerana itu disebut dua waktu ya, tetapi sudah tentu ya, makanan, minuman ya, dalam syurga tu sentiasa available ya, dia tak pernah terlarang, dia tidak ada kita kata timing ya, yang kita kata macam kita lah ya. Mungkin kalau kita pergi ke hotel sebagai contoh ya, makan pagi daripada pukul 7 contoh, 7 sampai pukul 10. Maknanya kalau kita datang lambat, habis ya. Contoh kita datang selepas pukul 10, tak ada, dah tutup kedai ya. Kalau kita datang pukul 9.30 ya, mungkin makanan-makanan menu utama dah habis. Kalau kita datang awal, dapatlah ya. Syurga tak macam tu ya, sentiasa available ya, tidak ada terlarang dan tidak ada apa kita panggil ya. Mungkin kalau kita datang lambat dapat sikit, kalau kita datang cepat dapat banyak, tak ada tuan-tuan. Itu dunia ya, di syurga tak ada ya. Jadi sentiasa ada. Cuma dua waktu yang utama, bukratan pada waktu awal pagi, wa asyiyah, dan juga pada waktu petang ya. Jadi dua waktu yang utama. Okey ya, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saya nak carry on dulu. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Jannatin tu plural, itu tanda alif mat tu ya Ustaz? Dia sebenarnya jim, nun, alif, ta asalnya. Jim, nun, alif, ta. Ya, tapi sebab ini kaedah penulisan resam Osmani, alif tu tak ditulis,
diganti dengan tanda mad tu, tanda maddah tu, ya, tanda panjang. Tapi sebenarnya kalau kita tulis normal writing, ya, normal Arabic writing, ada alif di situ, ya. Sebab itu walaupun tak ada alif tapi bacaannya macam ada alif, tetap kita baca jannat, ya, jannati. Ya, kita tak baca jannati, tak, ya, jannati. Kerana huruf alif itu telah diganti dengan tanda baris panjang tu, ya. Tapi asal-asalnya memang ada alif. Dan itulah, ya, alif dan ta ataupun baris panjang mad dan juga ta tu adalah, ya, dia punya signal ataupun tanda bahawasanya dia adalah feminin, ya, feminin masculine, apa kita panggil feminin plural, tuan-tuan, ya. Okey, ada soalan lain? Ustaz, Allah hanya sebut waktu pagi dan petang, bermakna dalam syurga tu tak ada malam ke Ustaz? Ya, keadaannya kita tak tahu. Ya, memang kita tak tahu, ya. Adakah matahari terbit lagi ke, ya, ataupun ada bulan bintang untuk kita lihat, wallahu alam, ya. Tak ada pula petanda-petanda macam tu, ya. Tetapi sebutan bukratan awal pagi, ya, seolah-olah macam pagi dekat dunia lah. Ada matahari terbit, ya, ada cahaya. Bila kita kata petang, ya, sudah tentu keadaannya tak seperti mana bercahaya pagi. Tapi ini, ya, penggunaan perkataan di dunia, tapi gambaran sebenarnya Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu, ya. Sebab bila kita kata pagi dan petang mesti ada beza, kan, ya. Macam kita kata pagi, ya, ketika sunrise, ya, dengan petang sunset sebagai contoh, ya. Matahari memang matahari yang sama, ya, tetapi cahayanya berbeza, kepanasannya, ya, dia punya apa lagi, ya, gambaran warnanya, itu gambaran dunia, ya. Sebab bila Allah address sesuatu hal, ya, Allah address dalam bahasa yang orang Arab boleh faham, ya, yang kita yang faham sikit-sikit bahasa Arab boleh memahami. Tetapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Ya, macam kita kata makanan, kan, ya, buah-buahan. Ya, contoh kita kata apa buah, ya, pisang sebagai contoh. Ya, pisang tu adakah sama macam pisang dunia? Mungkin bentuknya sama, ya, tetapi kalau pisang dunia ni, ya, kalau kita biarkan mungkin dia busuk. Ya, kalau kita biarkan mungkin dia buruk, ya. Tapi di syurga tak ada pisang yang buruk, tak ada yang busuk, ya. Manisnya macam mana, ya, kesedapannya macam mana. Gambaran pisang tu macam pisang dunia, tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Ya, jadi siang, pagi dan juga petang tu, ini hanya penggunaan perkataan supaya manusia faham. Ya, kita tahu, ya, ada waktu-waktu, ada timing dia, tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu, wallahu a'lam. Ya. Okey, ada lain, silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, tadi Kak Mariatun tadi. Ya Ustaz, correct me if I'm wrong, ya. Kita kalau buat apa-apa, kita kena niat kerana Allah, kan Ustaz? Betul. Tadi contoh yang Ustaz bagi, the smallest kebaikan yang kita buat, example bagi kucing makan. So does that mean that every small things that we do, kita kena niat ke macam mana Ustaz? Yalah, maksudnya bila kita buat tu, sebab niat tu orang Melayu faham mesti lafaz, kan. Sahaja aku beri kucing liar makan kerana Allah, tak payahlah kita lafaz. Ya, tapi maknanya perbuatan kita tu bukan tujuan lain, ya. Bukan tujuan supaya wartawan tahu datang ambil gambar, ya, tunjuk kita tengah bagi makan tu, memang seolah-olah kita ada agenda lain. Ya. Tapi macam tadilah, ya, kita buat sesuatu tu lillahi ta'ala saja. Bukan nak tunjuk kejiran kita baik, ya, bukan nak dapat sanjungan, bukan nak dapat pujian. Maknanya tak ada tujuan-tujuan keduniaan, ya, kita kata. Semata-mata kerana Allah saja. Memanglah nampak kerja tu kerja dunia, kan, ya. Tetapi macam tadilah, tak ada tujuan lain, ya, tak ada intention lain, ya, double intention tak ada. Ya, semata-mata kerana Allah saja, ya. Kalau perbuatan kita tu kemungkinan dirakam oleh seseorang tanpa kita sedar. Ya, kadang-kadang ada orang rakam, sebab sekarang ni kita tahulah, ya, ada orang bukan depan kita, ya, dia daripada jarak jauh, tetapi dia boleh zoom, ya, dia boleh record, kan, dan dia viralkan sebagai contoh, ya. Dengan sebab dia viralkan tu, ada orang lain yang kata, "Ush, baguslah apa yang orang ni buat." Orang lain pun nak tiru, ya. Kita tak tahu, ya, sebab bukan kita yang rakam, kan, dan kita pun dirakam tanpa kita sedar. Ya, dapat pahala tak? Pahala masih dapat macam biasa. Ya, cuma macam tadilah, ya, bila yang dirakam tu disiarkan, di share dalam WhatsApp group, ya,
di TikTok ke, ya, di mana-mana media sosial, ya, orang lain pula terpanggil, ya, termotivasi untuk buat. Ya, kita dapat pahala, kita pun dapat pahala, lagilah tambah. Tapi kalau kita buat tu kerana nak dapat perhatian, ya, contoh orang politik lah kita kata, ya, dekat-dekat nak pilihan raya ke apa, ya, dia tunjuk dia bagi apa kita panggil bantuan tu lah, bantuan ni, ya, tujuan dia semata-mata untuk meraih undi, tu dah ada tujuan lain, ya. Kita kata kalau nak bantu sepanjang masa lah. Pasal apa nak bantu hanya pada waktu pilihan raya, ya, pada waktu lain pasal apa tak bantu, sebagai contoh, ya. Jadi maknanya bantu tu kerana dia bertanggungjawab, ya. Kalau dia jadi kerajaan, kerajaan negeri ke, kerajaan pusat, kerajaan mana-mana, ya, itu orang tanggungjawab dia menyediakan apa kita panggil bekalan elektrik, contoh air bersih, ya, turap jalan, ya, kalau ada lubang kita tutup, ya, kita turap jalan tu, ya. Kalau pihak jawatan kuasa kampung, ya, memerlukan bantuan kerana ada masalah apa, kita kata paip pecah ke apa, itu memang bukan bermusim, ya. Maknanya apa yang kita buat tu bukan seasonal, bukan bermusim, kita buat kerana tanggungjawab kita, ya. Sebab kalau kita tengok negara-negara komunis, ya, negara-negara sosialis pun, ya, sebagai pemerintah dia laksanakan tanggungjawab. Dia buat tu bukan kerana, ya, kita kata nak meraih undi semata-mata. Dia buat tu macam tadilah, ya. Walaupun kadang-kadang mungkin ada agenda. Sebagai contoh kita tengok Presiden Putin kan, ya, ada dia terlibat dalam perasmian masjid, ya, terbesar di Moskow sebagai contoh. Dan at the same time dia jemput siapa tu, ya, Palestin punya Presiden Mahmud Abbas. Ya, dijemput Presiden Turki, ya, Recep Erdogan, ya, dan beberapa orang pemimpin lain. Ya, mungkin dia ada agenda lain kita tak tahu kan, tapi dia bukan Muslim, ya. Mungkin dia ada agenda kita tak pasti, ya. Sebab dia nak orang Islam di Rusia, ya, menyokong dia. Dia nak kerajaan-kerajaan yang berada di bawah Rusia kan, macam Chechnya dan sebagainya menyokong dia. Ya, mungkin dia ada agenda, tapi kita sebagai Muslim bila kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang susah. Sebab syaitan ni pula dia bisik pada kita. Ya, dia kata kau buat. Ya, bila kau buat ni orang nampak kau baik. Ya, sebab kerja syaitan membisikkan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang kerja syaitan. Kita baca dalam kitab Bulughul Maram, syaitan ni yang pertama dia membisikkan, ya, kepada kita suruh buat sesuatu, ya, untuk tunjuk, untuk berbangga-bangga, untuk cari nama. Yang kedua, ya, kalau kita tengah solat khusyuk, ya, apa yang dia buat? Dia tiup pada dubur kita supaya kita terasa macam ada sesuatu keluar sehingga kita membatalkan. Ya, jadi maknanya ini memang kerja syaitan. Jadi benda-benda tu yang kita kena elak lah, ya. Sebagai manusia kita memang terdedah kepada gangguan, ya. Tapi kita sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab tu dalam solat, ya, bila kita habis doa iftitah, ya, nak baca Fatihah, ya, jangan lupa auzubillahi minasyaitonirrajim. Paling kurang rakaat pertama. Walaupun, ya, kita kata Fatihah tu 7 ayat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, tetapi rakaat pertama, Fatihah pertama kita mula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, sebagai kita punya isytiharan, ya, pengisytiharan bahawasanya kita nak berlindung, ya, kepada Allah, ya, daripada syaitan yang dilaknat. Ya, mudah-mudahan Allah lindung kita, ya. Even kalau dalam rakaat kedua, tiga dan keempat pun kita, ya, dapat pahala baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Melainkan kita nak cepat. Ya, bila kita masbuk kan, ya, rakaat pertama tu utamanya, ya, kita terus saja bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca tak payah baca doa iftitah dan tak payah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kepada rukun saja. Bila kita sampai pada ayat berapa pun, ya, bila imam rukuk, ya, kita pun terus rukuk. Kerana, ya, kita punya Fatihah ditanggung oleh imam. Macam tu je lah. Ya, secara umum macam tu, Kak Mariatun. Okey. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain, kalau ada, silakan. Ada apa nak tanya? Datuk Osman ada apa? Datuk Azizul? Ya, tentang mukadimah kita. Jannatu Adnin. Ya, jadi Jannatu Adnin tu berapa minimum taman tu, Datuk Osman? Banyak Ustaz, dia kata. Yalah, berapa minimum? 3. Ya, minimum dalam bahasa Arab ialah 3. Ya, sama ada dia plural masculine ke, plural feminin ke, dia minimum memang 3. Ya, sebab tu jannat, ya. Tu plural tu tuan-tuan, ya. Okey, ada apa kita panggil, ya, ada sambung lagi, ada, ya, pada ayat yang ke 62 selesai, ya. 63. Sekali lagi tilkal jannatu, ya.
syurga tersebut. Ya, disebut tilka. Tilka tu nak tunjuk benda tu jauh. Ya, kalau hazihi dekat, hazihi ini. Tapi kalau tilka jauh, sebab apa? Ya, sebab memang syurga tu berada di alam lain. Ya, syurga tu berada di alam lain. Ya, dia bukan di dunia ni. Nabi SAW ya dapat melihat syurga ketika diangkat ke langit, ya, di atas langit yang ketujuh tu. Langit pertama sampai langit yang ketujuh tu, ya, sampai jumpa Nabi Ibrahim, tak jumpa syurga lagi. Lepas tu atas sikit, ya, baru Sidratul Muntaha. Ada pokok, ya, pokok apa kita panggil, bidara, ya, yang paling tinggi di alam tinggi sana. Ya, Nabi melihat Jibril di bawah tu, ya, di bawah pokok tu. Besar pokok tu daripada Jibril lagi. Jibril tu besar dah. Ya, dan Nabi melihat syurga, ya, yang mengalir apa ni di dalamnya, keluar daripada syurga itu, ya, apa kita panggil, 2 sungai. Ya, 4 sungai, 2 sungai syurga, 2 sungai yang mengalir ke dunia, ya, sungai Nil dan sungai Furat. Itu disebut dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Jadi maknanya naik atas tu baru jumpa. Maknanya syurga tu duduk di tempat tinggi, tempat yang jauh. Ya, sebab tu kata para ulama digunakan tilka. Kalau hazihi ini, tilka itu. Ya, maknanya jauh. Ya. Yang kedua, tilka juga boleh menunjukkan sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat. Sebab syurga ni gambaran kehebatan. Ya, gambaran nikmat, ya, gambaran tempat yang tidak ada tolok bandingnya. Ya, kalau nak banding dengan nikmat dunia, tak tahu berapa puluh, berapa ratus kali ganda. Ya, nikmat dunia ni pun hebat dah tuan-tuan. Ya, belum lagi nikmat syurga besok. Ya. Dan syurga itu allati nurisu, ya, min ibadina, ya, yang kami wariskan, kata Allah, ya, kepada sebahagian daripada hamba-hamba kami. Ibadina. Kalau abdun singular, ibad, ya, dia plural. Ya, dia apa? Dia broken plural. Maka nataqiyah. Tapi syarat orang yang dapat syurga ni adalah orang yang taqi. Taqi makna takwa lah. Ya, takwa, ya, orang yang bertakwa. Ya, kalau dia seorang kita panggil taqi, ya, ataupun muttaqi, ya. Kalau ramai muttaqin, itu plural, tuan-tuan. Jadi syaratnya mesti bertakwa. Apa makna takwa? Buat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Itu basic takwa. Nak dapat level takwa, buat apa yang diperintah. Bila yang diperintah tu apa? Ya, maknanya bukan buat yang wajib saja, ya, yang sunat-sunat kena buat. Ya, kemudian, ya, tinggal yang haram, ya, tinggal yang dilarang. Dan makruh-makruh pun kita usahakan. Ya, kalau kita buat yang wajib, tinggal yang haram pun sudah memadai sebenarnya. Tapi kita nak upgrade, ya, nak buat lebih pada tu lagi, ya, nak dapat markah tambahan, nak dapat bonus, ya, nak dapat bonus markah tambahan, itu kena buat yang sunat-sunat dan tinggal yang makruh-makruh. Ya, itu dia punya syarat dia, baru kita dapat level takwa. Okey, ya. Jadi Allah wariskan, ya, sebab Allah punya. Jadi bila Allah punya, ya, Allah yang berhak mewariskan, Allah yang berhak memberi anugerah, mengurniakan, ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ini cerita Jibril alaihissalam. Ya, sebab Nabi selalu tanya, ya, bila Jibril lama tak datang. Ya, sampai kita kata berbulan, ya, Jibril tak turun bawa wahyu. Nabi tanya, pasal apa Jibril tak turun? Maka Jibril pun bagi tahu, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Ya, dan tidaklah, ma di situ makna tidak, ya, dia nafikan, denial kita panggil, ya, ma denial, ya, maknanya ma dengan makna penafian, ya. Jadi Jibril kata wa ma natanazzalu, kami tidak turun, kami itu Jibril, ya, sebab Jibril biasa kalau dia datang, ya, dia ditemani oleh malaikat-malaikat yang lain, ya, cuma bila dia bertemu dengan Nabi, ya, kadang-kadang malaikat lain tu ada juga. Ya, sebagai contoh ketika Nabi dibelah dada kan, masa Nabi kecil dulu. Jibril datang ditemani oleh malaikat lain. Ya, ada yang kata Mikail, ada yang kata Israfil. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh Jibril, ya, dia datang bersama dengan Mikail dan Israfil, datang bertiga, tapi dalam bentuk manusia. Ya, sehingga Nabi Ibrahim tak kenal dia. Ya, maka dia perkenalkan diri, dia kata kami adalah utusan Allah. Baru apa ni, Nabi Ibrahim tahu bahawasanya tiga-tiga ni adalah malaikat rupanya yang datang dalam bentuk manusia. Ya, jadi mereka turun ni, ya, illa tidak lain tidak bukan bi amri rabbika, ya, disebabkan perintah daripada Tuhanmu. Wahai Muhammad, Tuhan Muhammad, Tuhan kita semualah, ya. Jadi maknanya Jibril bukan turun ikut suka hati dia, tak. Ya, dia turun ikut perintah. Kalau Allah perintah baru dia turun, baru Nabi faham rupanya Jibril ni bukan suka-suka hati.
Ya, mana Jibril tak datang-datang, ya. Jadi Jibril datang tu ikut perintah Allah. Kalau Allah tak perintah, tak turunlah dia. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah ma baina aidina, apa yang berada di hadapan kita. Ya, maklumat, ya, apa saja, ya, yang berkait dengan benda-benda future, ya. Semua tu dalam pengetahuan Allah. Wa ma khalfana, apa yang berada di belakang kita. Ya, wa ma baina zalika, dan apa yang berada di antara kedua-duanya. Kalau kita merujuk kepada masa, ya, Allah tahu masa yang akan datang. Ya, lahu ma baina aidina, ya, perkara-perkara yang akan berlaku masa akan datang, future, Allah tahu, ya, Maha tahu. Wa ma khalfana, dan apa yang telah berlaku Allah tahu. Wa ma baina zalika, dan apa yang antara kedua-duanya. Antara future dengan past maknanya apa? Present lah, ya, Allah juga Maha tahu. Ya, itu kalau kita merujuk kepada masa, tuan-tuan, ya. Jadi kalau ciptaan Allah, ya, objek yang berada di hadapan kita, di belakang kita, ya, dan yang berada bersama dengan kita, semua dalam pengetahuan Allah. Ya, kita tak tahu, ya. Sebab itu kita minta, ya, Allah lindung kita daripada perkara-perkara tersebut. Sebab kita tak tahu. Sebab itu kita baca ayatul kursi. Ya, yang alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya, Allah yang Maha tahu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Ya, apa yang berada di belakang dan apa yang berada di hadapan, ya. Sebab malaikat, ya, antara sifat dia ialah yahfazunahu, ya, min amrillah. Mereka menjaga manusia depan, belakang, ya. Itu memang apa kita panggil antara urusan ataupun tanggungjawab, ya, yang diberi oleh Allah kepada para malaikat. Dia jaga kita. Ya, kita dah sebut panjang dah, ya, cerita tentang penjagaan malaikat. Sebab jumlah malaikat ni jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya, kerana itu, ya, kita kata dia tak perlu berkahwin. Dia tak reproduce, ya, dia tak ada isteri, dia tak ada anak, ya, dia tak ada, ya, kerana jumlahnya dah cukup ramai. Ya, dan mereka tidak mati melainkan ketika ditiup sangkakala besok. Ya, barulah, ya, semua makhluk mati, termasuklah, ya, Israfil yang meniup sangkakala pun, ya, dia mati juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, kemudian apa lagi? Wa ma kana rabbuka nasiyah, dan Allah tidak pernah lupa. Allah tak pernah lupa. Ya, jangan bimbang. Manusia mungkin lupa. Ya, kita jumpa seseorang kan, kita kata dah pernah jumpa ni rasanya, tapi tak ingat kat mana. Ya, jadi kita selalu macam tu. Ya, kita kata pernah jumpa siapa dia ni, ya. Ya, zaman sekolah dulu ke, masa dekat sekolah dulu ke, ataupun masa kawan kat college ke, kat universiti ke, kawan kerja ke, ya, ataupun jumpa kat masjid ke, maknanya, ya, kita tak pasti, ya. Mungkin kita tak capture kita capture muka dia, tapi kita tak ingat, ya, bila kita bertemu dengan dia. Nama dia pun kita kadang-kadang tak ingat. Ya, melainkan, kalau dia sebut nama dia, baru kita kata ya pernah jumpa. Ya, masa kita masa kita kat college dulu ataupun kat universiti dulu, ataupun jumpa masa dekat airport sebagai contoh, ya. Kadang-kadang kita jumpa. Ya, kat Malaysia tak pernah jumpa kat airport. Ya, airport mana? Airport Dubai contoh, ya. Airport di London contoh, ya, ataupun jumpa di Mekah. Ya, kerana umrah dan sebagainya, ya. Kadang-kadang, ya, kita pergi umrah bukan dalam grup yang sama. Ya, tapi jumpa dalam train contoh, ya, ataupun bas kita stranded, ya, kat tepi jalan, bas dia pun datang, ya, ada orang pun turun tolong, ya, bagi air, bagi roti, bagi apa, ya. Jadi kita panggil jumpa masa tu, jumpa sekejap. Ya, kita capture muka dia tapi tak ingat kat mana. Tapi bila disebut, ingat tak? Ya, ingat tak makan roti sardin, ya. Jadi bas rosak, ya, tepi jalan, stranded dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Ya, kami singgah, kemudian, ya, ada sebahagian yang ulurkan roti ke apa kan. Ya, ingat tak yang bagi roti sardin tu? Baru kita ingat, Allahu Akbar, ya. Kita pun sebab, ya, sebab kita kata masa tu memang lapar sungguh. Ya, tak ada kedai-kedai dekat, jauh, ya. Stranded tu dekat memang kawasan padang pasir, ya. Jadi ada orang tolong, kita kata. Jadi kita ingat, ya, benda tu. Cuma bila manusia sifatnya memang pelupa lah, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah lupa. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa. Semua berada dalam pengetahuan Allah dulu, kini dan selamanya. Okey, tuan-tuan, ya. Habis ayat yang ke-64. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ada perkataan yang tertinggal kalau nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Alhamdulillah. Na ni merujuk kepada siapa Ustaz? Nah, yang mana? Yang Aidina khalaq ada. Allah. Hal Allah.
Allah. Lahu bagi Allah, ya, tengok balik ayat tu, ya. Yang na mula-mula itu Jibril. Wa ma natanazzalu, ya. Ayat 64 tuan-tuan tengok, ya. Wa ma dan tidaklah, ya, natanazzalu, tidaklah kami turun secara berperingkat-peringkat, ya. Ada Malaikat. perkataan, ini Jibril, ya. Jibril. Melainkan bi amri rabbika, melainkan dengan perintah Tuhanmu. Jadi dia tu Jibril tu. Baginya, bagi Allah itu, bagi Allah, ma baina aidina, ya, bagi Allah, ya, apa yang di antara kami, ya, di hadapan kita. Sebahagian kata ini merujuk kepada kita, ya. Kalau kita tengok, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, kalau kita tu huruf kecil, ya, K tu huruf kecil, maknanya manusia lah, ya. Jadi kalau kita tu biasanya manusia lah, hamba. Yang lebih tepat hamba lah, ya. Ma baina aidina, maknanya bagi Allah itu pengetahuan apa yang di hadapan kita. Maknanya kita lah, kita. Tu lebih tepat lah, ya. Terima kasih Haji Ansyari, ya. Mungkin, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya domir ataupun pronoun tu. Yang lebih tepat kita lah, ya, sebab Allah menguasai apa yang berada di hadapan kita. Itu lebih tepat. Kita mana manusia lah, ataupun jin lah, makhluk. Ya, wa ma khalfana, dan apa yang berada di belakang kita. Maknanya benda lepas dan benda yang akan datang. Wa ma baina zalika, dan apa yang berada di antara kedua-duanya. Ya, di antara kedua-duanya tu makna kini lah. Ya, wa ma baina aidina, yang di hadapan, wa ma khalfana, yang di belakang, wa ma baina zalika, dan in between dua-dua tu, ya, antara future dengan past, present lah, ya, kita, ya, itu lebih tepat. Okey, bunyinya sama je. Terima kasih Ustaz. Betul, ya. Sebab betul lah, ya, kita kena tengok dia punya kesesuaian lah, ya. Jadi yang lebih tepat kita lah. Kita tu merujuk kepada hamba, ya. Sebab kalau Allah biasanya kami, kan, kami, ya, Allah akan guna kami. Tapi kami pun boleh merujuk kepada manusia dan jin, ya, boleh juga, ya. Sebab tu kalau terjemahan, kalau kita tengok, kami tu kalau K tu huruf besar, kami tu Allah. Tapi kalau K tu huruf kecil, biasa kami tu kita lah, ya. Kami telah turunkan Al-Quran, kami dah tentu Allah lah. Kami yang menurunkan hujan dari langit, kami tu Allah lah, ya. Kami yang telah kami yang telah memohon, kami yang telah melakukan kesalahan, dah tentu itu manusia lah, ya, hamba. Okey, ada lain silakan tuan-tuan, ada apa? Ustaz, Ya. apa yang ada di depan tu betul tak? Apa yang kita hadapi di dunia sekarang ini, di belakang, Di hadapan tu apa yang belum telah berlaku. kita Apa yang lalui. berada di hadapan belum berlaku. Apa yang berada di hadapan tu mana benda future yang belum berlaku. Apa yang di belakang yang telah berlaku. Yang di antara keduanya tu kehidupan dunia akhirat, ya Ustaz. Dua-dua maklumat tu betul, ya, tapi secara umum, ya, bila kita sebut apa yang di antara, ya, apa yang berada di hadapan kita tu mana benda yang belum berlaku. Termasuklah, ya, kematian, hari kiamat, ya, syurga neraka, ya. Itu semua benda yang belum berlaku lah, ya, yang belum berlaku pada kita. Secara umum benda yang belum berlaku, ya. Sebab dari segi makna makna literal, ma apa yang, baina antara, kalau nak terjemah literal lah, ma apa yang, ma di situ bukan ma bukan, ya. Ma apa yang, baina antara, aidina, antara kedua tangan kami. Ya, apa yang di antara kedua tangan kami, itu bahasa literalnya. Ya, kalau bahasa makna frasa tu apa makna dia? Maknanya benda yang berada di hadapan, benda future lah, sesuatu yang belum berlaku. Ya. Wa ma khalfana, apa yang berada di belakang kami. Belakang kami benda yang telah berlaku lah. Ya, apa yang telah berlaku. Ya. Wa ma baina zalika, apa yang di antara benda akan datang dan benda lepas. Merujuk pada apa? Benda sekarang lah. Benda sekarang, present. Sebab tu saya guna perkataan future untuk benda yang akan datang, ya, past untuk yang berlaku, yang di belakang kita, dan, ya, dan present, apa yang sedang kita hadapi. Yang sedang itulah wa ma baina zalika. Ya, boleh merujuk kepada perkara yang belum berlaku, event yang belum berlaku. Tapi boleh tak merujuk kepada, ya, kita kata benda fizikal, boleh juga. Ya, macam kita lah, kita duduk satu tempat, kita tak tahu, ya, siapa yang berada depan kita, siapa yang berada di belakang, ya.
dan siapa yang berada bersama-sama dengan kita. Contohnya makhluk yang bukan manusia, kita tak tahu, kita tak nampak dia. Tapi kan ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Sebab tu bila kita baca doa, kita minta lindung kan. Ya, Allahumma, apa kita panggil? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya, fi dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aurat aku. Ya, wa amin rawati, dan hilangkanlah ketakutan aku. Ya, Allahumma, apa lagi kita minta, ya? Kita minta Allahumma fazni, ya Allah, jagalah aku. Mimbaini yadaya, ya, daripada gangguan makhluk asing dan sebagainya di hadapan aku, yang berada di depan, yang aku tak nampak, yang berada di belakang, yang aku tak nampak, ya, yang berada di sebelah kanan, yang sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, yang aku tak nampak. Jadi maknanya boleh merujuk kepada makhluk juga, ya. Jadi dua-dua makna tu boleh pakai, tuan-tuan, tak salah. Ya, tapi secara mudahnya, ya, event yang sudah berlaku, yang belum berlaku, dan yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, maknanya future, past, present and future tu lagi senang faham, tuan-tuan. Okey, ada apa lagi? Silakan, tuan-tuan, ya. Ada apa? Tak ada? Kalau tak ada, kita sambung, ya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala ayat 65. Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang mencipta, ya, semua langit, as-samawat wal ardi, dan Tuhan yang mencipta bumi. Wa ma bainahuma, sekali lagi. Ya, tadi perkara yang belum berlaku, perkara yang sudah, dan perkara yang sedang. Ya, yang ini merujuk pada fizikal. Ya, Rabbus samawat, ya, Tuhan yang mencipta dan menjadikan langit yang duduk di atas kita. Ya, wal ardi, bumi yang kita pijak. Wa ma bainahuma, ya, benda yang berada di antara langit dengan bumi. Jadi dia merujuk dua benda yang berbeza. Tadi perkara yang belum berlaku, perkara yang telah dan sedang. Ini merujuk kepada fizikal, ya, langit yang di atas, bumi yang kita pijak, dan apa yang di antara langit dengan bumi, ya, udara, burung-burung, serangga, awan, ya, dan sebagainya. Itu yang berada in between langit dengan bumi, tuan-tuan. Ya, yang tu mungkin lebih mudah kita faham macam tu. Kak Zainab okey? Ya, beza antara ayat 64 dengan ayat 65. Boleh dapat tak beza dia? Perkataan wa ma bainahuma masih ada. Boleh Ustaz, insya-Allah. Okay. Alhamdulillah, ya. Jadi oleh kerana Allah yang mencipta semua langit, as-samawat, ya, 7 langit, walaupun tak sebut 7 tapi dah faham daripada ayat-ayat lain. Ya, wal ardi, Allah yang mencipta bumi, wa ma bainahuma, apa yang berada antara langit dengan bumi, fa'budhu, maka Allah perintah supaya beribadahlah kepadanya. Tapi beribadah. Ya, kerana kita kalau sembah dengan fizikal, kita rukuk ada sujud. Ya, tapi tunduk pada Allah bukan mesti rukuk dengan sujud dalam solat saja. Ya, tunduk pada Allah ialah sebab kadang-kadang ada orang, ya, time solat dia rukuk dia sujud, betul, sebab itu rukun solat. Ya, tetapi di luar solat dia tak ikut. Ya, contoh masa sembahyang dia ikut betul, bacaan Fatihah jaga, surah jaga, rukuk sujud jaga. Tapi bila dia bertugas, dia meniaga, dia tak peduli dah hukum halal haram, dia tak peduli. Maknanya dia tidak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ibadah pada Allah. Kerana ibadahnya hanya pada solat aja. Puasa dijaga betul-betul, ya. Kalau apa kita panggil, kalau zakat dia keluarkan betul-betul, tapi masa mendapatkan rezeki dia tak peduli. Ya, dia bohong, ya, dia timbang secara menipu, ya, dia khianat bila orang tanya, ya, macam dia ada kereta, ya, nak jual kereta tu, orang tanya, ni kereta ni macam mana Tuan Haji? Kereta saya ni okey, ya, kereta saya ni rumah masjid rumah, sekali-sekali pergi ke pejabat. Lain tak ada, ya. Orang tanya pernah aksiden? Tak ada. Kereta saya ni jangan kata aksiden, terguris sikit pun tak. Ya, tapi bila orang tengok, orang kata, betul lah nampak, ya. Tapi kalau tanya tanya mekanik, dia buka, dia dah tengok, dia dah tahu dah, ya. Kereta ni dah pernah aksiden sebagai contoh, ya. Ada remuk sana, remuk sini, tapi bila dia buat balik tak nampak lah. Kita yang bukan mekanik, bukan pakar, tak tahulah kan. Tapi kalau mekanik dia tahulah. Ya, kalau orang jual kereta dia tahulah, ya. Jadi makna dia dah menipu kat situ. Kemudian kita tanya lagi, ya, pernah tak terlibat banjir ke apa? Banjir 2 kali tenggelam dah kereta kita tu, ya. Jadi maknanya kita tak cerita, ya. Tapi sembahyang kita jaga, sembahyang duha 8 rakaat. Sembahyang tahajud tak tinggal, puasa sunat Isnin Khamis, ya, 13, 14, 15 puasa. Ya, jadi benda-benda macam itu alhamdulillah, ya. Kalau jumpa kawan ke apa, memang kita lah dulu membelanja kawan. Dalam bab-bab macam tu kita bagus. Tapi dalam bab meniaga, kita ada tipu-tipu. Jadi yang tu susah tu tuan-tuan.
Jadi macam mana kita nak kata kita taat pada Allah? Ya, kerana taat pada Allah dia dalam semua aspek. Ya, udkhulu fi silmi kafah. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam itu sebagai masuk yang keseluruhan. Maknanya package. Dalam bab ibadah pun, ya, dalam bab ibadah khususiah pun kita patuh, dalam bab makan, berkat minum, ya, dalam bab yang berkaitan dengan apa kita panggil, ya, dengan meniaga, dengan bekerja dan sebagainya, semua kita patuh perintah Allah. Melainkan ada halangan. Ya, ada halangan tu maknanya benda yang kita tak boleh nak buat. Ya, nak buat macam mana tuan-tuan? Tak boleh nak buat. Ya, ada benda yang tak boleh nak buat. Ya, Ustaz tanya pada tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, ya, apa benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak buat, tak mampu nak buat? Ya, apa? Ya, contohlah, macam sembahyang boleh sembahyang, tak ada masalah. Ya, macam puasa boleh puasa. Ada tak, ya, perkara-perkara dalam hidup ni kadang-kadang, ya, di Malaysia mungkin tak nampak sangat, ya, terutama kalau kita duduk overseas, tuan-tuan. Ya, tuan belajar luar negara kan, ya. Haji Syari dia belajar overseas, ya. Masa dekat UK ke dekat US dulu kan sebagai contoh. Ada tak benda-benda, ya, apa ni, hukum hakam yang kadang-kadang kita tak boleh nak elak, ya. Kita mungkin kita tak buat sebagai contoh, ya. Ni lain pada solat, lain pada puasa semualah, ya, benda-benda lain. Apa contoh Haji Syari? Bagi satu contoh. Masa belajar biasa Makan apa ni, daging yang tak sembelih, Ustaz. tu sebagai contoh, ya. Masa tu belum ada lagi daging halal. Ya, jadi itu masalah besar yang dihadapi pelajar lah. Ya, kalau ada kosher sebab kita, ya. Sebab tu kalau kita check ada community, Jewish community, ya, yang ada kosher, ya, sembelih oleh rabai dia. Itu alhamdulillah lagi selamat lagi tuan-tuan. Ya, tapi kalau tidak memang macam itulah, ya. Itu antara masalah besar kita. Ya, masalah makanan, ya. Kemudian apa lagi kita kata, ya, macam pelajar-pelajar kita yang duduk di universiti yang tak ada Muslim kat situ, ya. Tak ada Muslim, ya. Memang ada universiti yang seorang aja pelajar Malaysia. Ya, ada tempat Ustaz tahu ada seorang lelaki, seorang perempuan, 2 orang aja. Ya, nak sembahyang Jumaat macam mana? Sebab perempuan tak boleh sembahyang Jumaat, ya. Kalau 2 lelaki, kita boleh pakai mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah boleh sembahyang Jumaat 2 orang. Ya, seorang imam, seorang makmum. Ya, khutbah gila-gila. Minggu ni kita baca, minggu depan kawan tu baca. Tapi kalau satu universiti, seorang lelaki, seorang perempuan aja, nak buat macam mana? Tak boleh. Sembahyang berjamaah, ya. Lepas tu takkan nak duduk serumah. Ya, jadi kita tengok ramai pelajar yang minta daripada mak bapak, ya, minta kebenaran untuk menikah. Sebab Allah takdirkan dia duduk satu universiti dengan seorang budak perempuan. Dan dia tengok budak perempuan tu susah, kesian. Ya, nak pergi buat grocery, nak pergi, ya, dengan ada kelas malam, ya, weekend semua sebagainya, memang nak kena ada orang yang tolong jaga dia. Ya, jadi kita pun mikir-mikir sembahyang istikharah, ya, kita kata ya Allah, kalau budak perempuan ni memang jodoh saya, mudahkanlah urusan. Budak perempuan tu pun macam tu juga. Alhamdulillah akhirnya nampak, ya, nampak dua-dua dalam apa kita panggil, dalam mimpi ke, ya, dikuatkan perasaan ke, akhirnya menikahlah. Ya, asalnya tak kenal pun tuan-tuan, ya. Tapi dia jadi apa? Jadi jodoh tu sebab masing-masing duduk universiti yang sama. Tapi tetap juga sembahyang Jumaat tak boleh buat. Ya, sebab apa? Sebab seorang lelaki, seorang perempuan sembahyang berjamaah bolehlah suami isteri. Tapi sembahyang Jumaat tak boleh. Ya, duduk 4 tahun tak sembahyang Jumaat. Jadi nak buat macam mana? Ya, sebab ada halangan. Ya, tapi macam tadilah, ya. Kalau ada Muslim community, walaupun, ya, kita kata 10 orang, 20 orang dah boleh buat dah. Berdasar pada mazhab Hanafi lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Minimum 40. Ya, jadi kalau kita pegang secara ketat dengan mazhab Syafi'i, duduk di luar negeri memang banyaklah halangan dia, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, apa lagi? Ya, tuan-tuan punya pengalaman duduk luar negeri ni, apa benda lagi yang ada batasan? Ya, yang kita tak boleh nak apply syariat dalam kehidupan kita. Apa antaranya? Apa? Kak Maimunah, apa? Masa duduk New Zealand dulu, apa? Ya. Apa ni, tuan-tuan, ya? Haji Mat Syah, apa benda yang kadang-kadang kita ada masalah, tak boleh nak ikut, ya, according to syariah. Apa contoh dia? Haji Syari dah bagi tadi tentang makan. Tuan-tuan yang lain silakan. Datuk Osman, ya, apa Datuk Osman masa duduk kat New York dulu, apa masalah? Ya, apa benda-benda syariat yang mungkin kita tak boleh nak ikut 100%, apa contoh dia? Tuan-tuan punya pengalaman, ya. Ini Ustaz tanya pengalaman tuan-tuan, ya, yang boleh dijadikan pengajaran untuk orang lain juga. Apa dia tuan-tuan? Contoh. Datuk Osman. Kak Maimunah. Ya, ya, silakan. Kat sana okey semua Ustaz. Banyak. Tak ada benda langsung. Semua okey-okey dah.
masjid ada, semua ada. Cuma kat Monterey, California lah, macam Haji Syahri kata tu, makan lah, macam tu tak ada. Because community kat Monterey tu tak ada Muslim, tak banyak. Jumaat mungkin 10 orang, 9 orang ya. Sewa bilik lah. Ya. Lain-lain pada tu tuan-tuan, apa lagi? Ya, Haji Hassan, apa contoh? Mungkin zakat fitrah lah kot kat Monterey. Zakat fitrah semua nak bayar, apa susah sikit lah. Tak ada orang, ya? Nak Tak bayar. ada orang nak terima. Tak ada orang nak terima apa semua. Lain pada tu apa lagi tuan-tuan? Yang real lah, yang real, ya. Yang bukan ibadah khusus je, benda-benda lain. Apa contoh tuan-tuan? Benda basic, ya. Masa kita di overseas ni, di luar negara, apa antaranya? Macam ni dulu-dulu Ustaz, waktu solat tu susah juga Ustaz, tak ada maklumat. Main agak-agak aje. Okey, betul, ya. Tu real, ya, benda reality. Lain pada tu tuan-tuan, ya. Pengalaman tuan-tuan, apa benda yang, ya, contoh yang kita tak boleh nak ikut, apa tuan-tuan? Yang kita tak boleh nak buat, kita nak buat, ya, according to syariat, tapi tak boleh. Sebab mungkin, ya, tak available, ya, benda-benda tu tak available ataupun memang tak boleh nak buat. Apa contoh ni? Pengalaman tuan-tuan lah, ya. Sebab kalau tidak tuan-tuan tak bercakap, apa contoh? Bagilah satu. Ya. Bagilah contoh. Datuk Azizul, apa Datuk? Mungkin artinya cerita satu solat Jumaat lah Ustaz. Sebab sana tempat kita pergi kadang tu masjid ada, komuniti pun tak ada. Jadi dalam kumpulan pun tak sampai, tak cukup. Kita ikut mazhab Syafi'i pun tak cukup yang patutnya ada lah. Jadi kita tak tahu lah tentang kita boleh mengikut mazhab yang lain. Jadi, itu satu-satunya. Dari segi hati lah, makanan tu kalau kita cuba avoid makanan daging lah. Itu saja. Ikan ni mah, seafood. Masih ada pilihan kan, sebab ada seafood, ya, ada ikan, ya, boleh lagi. Ya. Mungkin tak makan daging lah sebab tak tahu kan halal tak halal. Okey, itu satu. Lain pada tu tuan-tuan, apa lagi? Benda lain pula tuan-tuan. Selain pada makan dan sembahyang, apa lagi? Ya, sebab tuan-tuan masing-masing ada pengalaman duduk luar negara kan. Tak mestilah US, UK kan, Jepun ke, Germany ke, ya, ataupun mana-mana sajalah, Afrika ke. Apa lagi contoh? Apa lagi contoh tuan-tuan? Ya. Yang real, yang real. Masa nak umumkan mula Ramadan tu. Di sana tak ada pengumuman TV ke radio oleh kerajaan sana. Jadi macam mana kalau macam Haji Mat Syah dulu, macam mana nak mula Ramadan tu, ikut siapa tu? Kita telefon Malaysia bila. Yalah, tak ada tengok anak bulan sana. Dia tak ada ni macam tak ada Muslim punya, kita kata authority ataupun ni persatuan tak ada Tahun 70-an, tahun 70 di New Zealand kurang sangat orang Melayu, orang Islam ni. Yalah. Tahun sekarang mungkin ada lah kan, dulu lah ya. Ramai dah. Lain pada tu apa lagi tuan-tuan? Selain pada sembahyang, puasa, tuan-tuan banyak sebut benda-benda yang berkaitan dengan ibadah khusus lah ya. Lain-lain. Nak jaga mata Ustaz. Jaga mata ya. Okey. Lain-lain apa lagi tuan-tuan? Hukum syarak. Apa lagi ya? Tuan-tuan. Ada antara kita yang bernikah sana kan, kita guna kawan-kawan yang pandai nikahkan je lah. Tak ada kadi-kadi betul-betul yang bertauliah je. Maknanya sesama kawan lah ya. Ada yang menikah di sana. Ya. Itu betul tuan-tuan ya. Itu real ya. Tapi tak ada hubungi apa kita panggil Jabatan Penuntut Malaysia. Yalah, tak ada jabatan masa tu. Macam contoh New Zealand masa tu adalah 10 orang je Melayu masa tu kan. Jadi tak ada Jabatan Penuntut Malaysia, belum ada lagi ya? Tak ada. Yalah, betul juga tu, payah juga tuan-tuan ya. Jadi benda-benda lain tu banyak tuan-tuan kalau nak bagi contoh ya. Tuan-tuan ada pengalaman tapi mungkin tuan-tuan tak perasan. Ya, contoh ya, tuan-tuan nak pakai kereta, nak beli kereta. Ya, kalau macam kita biasanya daripada kawasan rumah kita tu tinggal ya dengan universiti contoh, ataupun di tempat lain nak pergi beli, nak buat grocery apa semua sebagainya, kita nak kena ada kereta. Ya, dan scholarship tu cukup nak beli kereta, bagi kereta second hand lah. Ya, mungkin third hand lah, tak tahu ya. Tapi kereta elok lagi lah ya. Jadi nak beli kereta, yang pertama, duit tu tak ada masalah sebab kita boleh beli cash tuan-tuan. Ya, tapi dia punya insurans dia, mana ada takaful, tak ada. Ya, tuan-tuan nak kena ada road tax.
Ya, jadi nak kena ada insurans ya. Jadi insurans yang kita pakai tu konvensional tuan-tuan. Ya, macam dulu-dululah ya sebelum ada takaful. Ya, sebelum ada sistem takaful ni ya, ataupun tuan-tuan simpan duit. Ya, sebab kita kena buka bank account sebagai pelajar ya, sebab GPA ataupun MARA nak hantar duit masuk. Ya, jadi kita boleh, tapi kita boleh elaklah, kita boleh buka current account. Ya, jangan buka saving sebagai contoh ya. Jadi kita boleh juga elak-elak benda tu. Jadi benda-benda macam tu saya rasa tak ramai orang nak ambil tahu sangat. Ya, sebab dia take for granted, dia kata boleh kot. Dia boleh kot tu tak boleh tuan-tuan. Ya, contoh kredit card kita katakan, ya, jangan ambil kredit card, tuan-tuan boleh ambil charge card. Ya, ustaz pun pakai American Express kan. Sebab dia charge card, ya, dia bukan kredit card. Jadi bila kita nak beli buku sebagai contoh, ya, kalau scholarship tak masuk lagi, kita boleh pakai American Express, ya. Dan kita bayar sebelum cukup bulan, maka kita tak kena apa-apa lah. Tak ada charges apa-apa tuan-tuan. Ya, dan selamat. Ya, itu the only available kita panggil, ya, charge card yang boleh diguna pakai. Ya, jadi kalau kita, yalah dulu mungkin tuan-tuan tak ambil peduli, tapi sekarang ya dia melibatkan anak tuan-tuan, dia melibatkan cucu tuan-tuan. Ya, sebab sekarang ni zaman ya di mana kita kata perkara-perkara tersebut ya lebih kita panggil ya lebih mudahlah ya, ada tempat mungkin ada ya yang tak konvensional kan, tapi bukan semua tempat. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan kena ambil tahu juga benda-benda macam ni ya. Macam kita, sebab kereta tu ya itu necessity. Ya, kalau rumah kita boleh sewa, tak ada masalah. Kita tak beli rumah kan. Ya, kecuali sebahagian tuan-tuan lah ya mungkin beli rumah sebab anak cucu nak belajar kat universiti tersebut, tuan-tuan beli rumah untuk anak-anak cucu ya. Tu lain ceritalah. Tapi kebanyakan kita sewa rumah ada hal lah. Ya, tapi kita nak beli kereta sebagai contoh ya, nak jalan di jalan raya. So kena ada road tax ya, kena ada apa kita panggil insurans dan sebagainya. Boleh tak kita pakai insurans konvensional? Tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, sebab takaful tak ada. Ya, jadi benda-benda tu ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak ada pilihan. Ya, itu maksud Ustaz tadi tuan-tuan ya. Okey, kita balik pada apa yang kita nak baca sekarang ni ya. Fa'budhu. Maka Allah kata beribadahlah kepadanya, sembahlah dia. Ibadahlah kepadanya. Wastabir. Ya. Dia wastabir ni daripada sabar juga ya. Tapi ada ta tengah-tengah. Ya, kalau wasbir dan bersabarlah ya. Jadi kalau wasbir ya. Tapi kalau wastabir ada makna yang lebih besar lagi. Maknanya berteguh hatilah ya. Jadi bukan sekadar bersabar, sebab sabar tu makna hati. Jadi bukan sekadar bersabar, bila cabaran tu lebih hebat lagi kita wastabir. Ya, kena kuatkan lagi kesabaran. Ya. Jadi kena kuatkan lagi kesabaran ya, dan at the same time kita kena Kita kena kuatkan hati kita lah ya, sebab cabarannya macam-macam tuan-tuan. Duduk overseas ni macam-macam cabaran dia. Yang macam tadilah ya, kita kata hari raya sebagai contoh ya, macam bulan Ramadan contoh. Ya, jadi bila bulan Ramadan ya, orang tak peduli sebab orang putih dia tak tahu kita sedang berpuasa fasting month, dia tak tahu. Ya, Ustaz ada seorang pensyarah dulu ya, mengajar international management. Ya, jadi dia bila kita cerita pasal fasting dia tak faham. Dia kata impossible, dia kata daripada pagi, daripada subuh tu ya, kita cakap sunrise je lah kan ya. Sebenarnya kita mula tak makan bukan daripada sunrise. Ya, kita tak makan daripada subuh tu ya, daripada fajar. Ya, from sunrise to sunset dia kata tak makan, minum pun tak boleh. Ya, sebab dia tak boleh nak faham. Ya, tapi bila kita panggil masa cuti musim panas, ya dia pergi ke Egypt ya, dia pergi ke Turki masa tu. Ya, jadi dia kata aku pergi satu kedai ya, aku nak beli makanan, penjual makanan tak nak jual dia kata. Dia kata pasal apa tak nak jual? Duit aku tak laku ke? Dia kata, ya. Orang tu kata bukan tak nak jual, bukan duit tak laku, tapi kita sedang berpuasa. Ya. Oh, dia kata puasa. Dia kata dah pernah dengar lah sebab ustaz dah cerita kat dia. Ya, tapi dia kata pukul berapa nanti makanan ni available, pukul berapa? Dia kata nantilah dekat-dekat dengan apa kita panggil sunset nanti baru kita jual. Dia kata takkan. Masa tu baru dia tahu. Ya, rupa-rupanya memang ya orang Islam di seluruh dunia yang berpuasa ya, dia tak makan sepanjang hari, tak minum ya, dan dia tak jual makanan kepada orang lain. Ya, dia tak jual makanan ya. Sebab apa? Sebab memang waktu tu dia tidak berniaga ya, sebab majoriti muslim lah ya. Jadi maknanya sebab majoriti muslim. Macam Egypt kita kata
94 ya, 94-95% memang Muslim semua. Adalah komuniti non-Muslim ya, tapi dia ada kedai dia. So kalau di kalangan orang Kristian, Koptik Kristian nak makan, dia pergilah kedai-kedai orang Kristian. Tapi orang Islam tak berniaga, tutup. Ya, jadi maknanya dia tak boleh faham sehinggalah dia pergi ke negara Egypt, sampai dia pergi ke Turki, ya, Turki, baru dia tahu memang rupanya ya komuniti, the whole community berpuasa. Baru dia faham, ya. Dia pergi kedai, dia nak beli makanan, orang tak jual. Ya, mana kedai makan lah, ya. Tapi kalau dia pergi pasar raya, ya, dia pergi supermarket, ya, dan sebagainya, itu tak ada hal lah. Ya, dia boleh beli makanan segera, boleh, itu tak ada hal. Ya, tapi kedai-kedai makanan segera yang dimaksudkan tadi tak buka. Ya, dia tak faham. Dia kata pasal apa tak buka? Sebab orang puasa. Ya, maknanya nak bagi dia faham tu, dia kena tengok sendiri. Dia kena pergi Egypt tu. Dia kena pergi Turki tu. Ya, baru dia tahu. Rupanya memang ya Muslim. Baru dia faham. Jadi bila dia balik ke Amerika, ya, dia jumpa ustaz, ya, dia tanya balik, oh, ya, betul apa yang kau cakap. Selama ni aku tak faham, dia kata. Ya, selama ni tak faham. Sebab dia kata sebab student tak ramai, yang Muslim tak ramai. Ya, dan dia tak tahu pun. Even dia malah dia minta maaf tuan-tuan. Dia kata aku tak tahu, ya. Sebab masa bulan Ramadan tu dia makan apple dalam kelas, dia minum, ya. Kita tak puasa. Ya, dan dia tak appreciate pun kita puasa tu. Tapi alhamdulillah setelah dia pergi ke Egypt, dia pergi ke Turki, dia balik, dia faham. Alhamdulillah tuan-tuan, dia berubah. Ya, untuk semester-semester akan datang dia dah berubah dah. Ya, dia dah faham, ya. Sebab dia tanya, fasting month bila, dia tanya. Ya, kita pun bagi tahu, okey, ya. Dia dah take into consideration benda tu tuan-tuan. Sebab dia tengok, dia dah rasa depan mata dia sendiri. Tapi kalau dia tak ada personal experience, tak ada hands-on experience, dia tak akan appreciate. Sebab dia tak tahu. Ya, kita nak cerita pun payah, ya. Sebab tu kata pagi raya, ya, pagi raya kita nak sembahyang raya, pagi tu ada exam, ya, bukan exam besar lah. Ya, ada apa kita panggil, ada apa kita panggil, ya, macam ada test lah. Ada quiz dia nak buat, ya. Quiz tu pula 20% kadang-kadang. Ya, pagi tu patutnya kita pergi sembahyang raya, ya, tapi kita cakap dengan dia pun dia tak boleh faham. Ya, sebab majoriti dalam kelas tu semua non-Muslim. Kita seorang aja Muslim. Ya, jadi oleh kerana itu dia kata minta maaf, dia tak boleh. Kita kata, boleh tak aku ambil exam lebih awal daripada tu? Ya, dia tak benarkan. Dia kata mesti pada hari yang sama juga. Jadi tak pergi sembahyang Jumaat lah, nak buat John. Tak pergi sembahyang raya lah kita. Ya, sebab apa? Sebab dia tak faham. Ya, tapi kalau dia ada pengalaman, dia dah pergi negara umat Islam masa hari raya, ya, bulan Ramadan, baru dia tahu. Ya, masa tu dia minta maaf dengan kita sebab dia tak faham. Ya, jadi benda-benda tu sebenarnya biasa je luar negara tuan-tuan. Ya, itu bukan dalam bidang pendidikannya, dalam bidang pekerjaan bersama. Ya, sebab bila kita ada conference ke ada meeting, ya, dia buat makanan, dia jemput kita makan. Bila kita tak makan, kita kata I'm fasting, dia rasa macam insulted pula, ya. Dia kata, oh, tak nak makan sebab apa? Ya, kita kata ni dia dah ni tak ada apa kita panggil, tak ada daging, tak ada meat, tak ada apa-apa ni, semua ikan, seafood, ya. Engkau tak nak makan juga. Kita cerita dia tak boleh nak faham. Memang susah tuan-tuan, ya. Sekarang mungkin lebih baguslah, ya, sebab ada YouTube, ya, ada apa kita panggil, dia boleh ada akses macam-macam, ya, media sosial. Tapi dulu susah. Macam itulah tuan-tuan, ya. Itu kalau ustaz boleh share pengalaman ustaz lah, dan ustaz rasa tuan-tuan pun ada pengalaman yang sama, mungkin lebih hebat lagi. Okey, ya, jadi wastabir li ibadatihi, dan hendaklah kamu teguhkan lagi hati untuk berhadapan, ya, dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, ya, di dalam ibadatihi. Sebab ibadat ni ada ibadat kita kena ikut apa yang Allah perintah. Kadang-kadang kita kena tinggal apa yang Allah larang, ya, itu semua ibadah. Dan kita kena bersabar di dalam ya melaksanakan, ya, sesuatu perintah, ya. Kita kena sabar, ya. Contoh, ya, kita sembahyang maghrib, ya, nak masuk ke isyak tu kita mengantuk betul lah, tapi kita tahan sekejap, ya, minum kopi ke apa ke supaya tak mengantuk, ya. Habis isyak, lepas isyak baru kita tidur, ya. Kemudian baru nak rehat-rehat kejap, dah nak kena bangun balik untuk subuh sebagai contoh. Kalau kita tak sabar, memang tak boleh lah. Sabar di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian sabar di dalam apa, menghadapi cabaran pula. Macam tadi kan, ya, kita duduk di negara non-Muslim, ya, majoriti non-Muslim ataupun minoriti Muslim, cabarannya macam-macam. Orang tak faham, pensyarah tak faham, ya. Kita nak minta izin, ya, sebab kita kata ni hari raya, ya, untuk orang Islam, dia tak faham, dia tak appreciate, ya. Sebab bagi dia hari raya hari gembira, memang hari gembira, tapi tak ada sembahyang, tak ada apa. Dia tak pergi gereja, ya. Tapi kita tak boleh, ya, kita nak kena pergi masjid, ya, ada sembahyang hari raya, ya, ada macam-macam, ya, tapi kita tak boleh lah. Dah lah kita duduk jauh daripada family, ya.
nak rayakan bersama dengan komuniti pun tak boleh. Ya, pasal pagi tu ada kuis 20% pula tu tuan-tuan. Ya, kalau nak skor A memang kena hadir. Jadi malam raya tu patut kita boleh bertakbir, kita boleh sama-sama datang di Muslim community punya hall, ya, dekat apa kita panggil, ya, Islamic Center. Tapi tak boleh semua sebab kita nak ready untuk exam besok. Ya, ada kuis. Jadi benda-benda tu cabaran yang hebat juga kita kata. Ya, jadi ketika orang makan kita tak boleh makan. Ya, kalau di Malaysia tak apa, majoritinya orang puasa. Ya, tapi kalau di negara luar itulah cabaran ni. Ya, cabaran untuk apa kita panggil, ya, untuk cari daging halal contoh, ya, dan seumpamanya itu semua wastabir, ya, fa'budhu, ya, ibadahlah kepada Allah, wastabir, dan tingkatkan, ya, teguhkanlah lagi, ya, hati kamu untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran li ibadatihi, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ta'lamu lahu samiyah, ya, adakah kamu tahu, ya, apa ni Allah, ya, ataupun kuasa yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh tolong kita tuan-tuan, ya, yang berkuasa macam Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai langit bumi dan di antara kedua-duanya tak ada tuan-tuan, ya, yang Maha Pemurah Maha Penyayang, yang tak layak kita ni pun Allah bagi juga, tak layak bagi juga tuan-tuan, ya, patutnya tak dapat tapi ada discretion daripada Allah, Allah bagi juga, ya. Hal ta'lamu lahu samiyah, ya, adakah kamu tahu selain daripada Allah tu ada tak yang macam Allah juga? Tak ada tuan-tuan. Ya, memang tidak ada, ya. Tetapi ya, orang kafir macam mana? Ya, sambung ayat tu, ya. Apa Allah kata? Wa yaqulul insan, ya. Dan manusia yang kafir, maksud insan di sini mana insan kafir. Manusia yakni kafir, ya, dia sentiasa bercakap apa dia? Aiza ma mitu, ya, adakah apabila kami mati nanti ataupun aku mati, mitu aku mati, la saufa ukhraju hayya, aku akan dikeluarkan daripada kubur dalam keadaan hidup balik. Ya, dia bertikai, ya. Maknanya dia apa? Dia tak percaya, betul ke? Wa yaqulul insan aiza, adakah, ya, apabila mamitu, apabila aku telah mati, la saufa, ya, akan ukhraju, aku dikeluarkan, mana daripada kubur, dah tanam keluar balik, hayyan dalam keadaan hidup. Ya, jadi maknanya dia petikai, ya. Sebab tu orang kafir Quraisy kita tengok dalam surah Yasin, ya, dalam surah-surah yang lain, ya. Orang kafir Quraisy, ya, Al-As bin Wa'il sebagai contoh. Ya, bapa kepada apa kita panggil, ya, Amru bin Al-As. Ya, Amru bin Al-As, ya, bapa dia Al-As bin Wa'il. Dia datang jumpa Nabi, dia bawa apa ni tulang binatang yang telah reput. Ya, tulang unta ke tulang kambing yang telah reput dibawa jumpa depan Nabi. Ya, dibawa. Dia kata, ni Muhammad, ya, ni tulang dah reput ni, adakah, ya, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu kata Maha berkuasa tu akan hidupkan balik manusia yang tulangnya dah reput macam ni. Ya, hidup balik, elok balik, sihat balik, ya, sama macam kita. Ya, dia tak percaya. Ya, jadi ini pada persoalan rukun iman tadilah tuan-tuan. Ya, yang 6 tadi kan, ya, beriman kepada Allah, dia tak percaya, beriman kepada malaikat, tak percaya, iman kepada Rasul, tak percaya, iman kepada kitab, tak percaya, iman pada hari akhirat, ya, maknanya kematian, kemudian hidup selepas mati, tak percaya juga. Ya, jadi benda-benda tu benda-benda yang asas, ya, dalam akidah, tapi dia tak percaya. Kalau tak percaya susahlah tuan-tuan. Ya, macam ni dia nak terima, tak boleh, ya. Awala yazkurul insan, ya, adakah, ya, manusia itu tidak apa kita panggil, tidak memikirkan, tidak menyedari, ya, anna khalaqnahu, bahawasanya kami Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami itu huruf besar, K itu huruf besar, ya, kami telah menciptanya min qablu, sebelum ni, walam yakai'ah, maknanya, ya, sebelum ini dia tak wujud, manusia tak wujud, manusia asalnya mati, ya, manusia ni kita asalnya mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah, ya, wa kuntum amwata, dulu kamu mati, fa ahyakum, maka kami telah hidupkan kamu, Allah hidupkan kamu, ya, summa yumitukum, kemudian Allah matikan, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan balik, summa ilaihi turja'un, kepadanya kamu dikembalikan. Itu proses dia tuan-tuan, sekuen dia. Kita mati, dihidupkan, mati balik, hidup balik, ya, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi macam tadilah, ya, sebab dia tak percaya pada kehidupan selepas mati, maka tak ada apalah tuan-tuan, memang tak percaya. Ya, memang dia tak percaya. Ya, bila tak percaya tu menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Al-As bin Wa'il tadi. Dia bawa, ya, apa tulang-tulang yang telah reput,
ya, jumpa dengan Nabi dan dia persoal balik. Menasabah ke, ya, tulang-tulang yang dah reput ni Tuhan kamu akan hidupkan balik. Ya, akan hidupkan balik, ya, macam sedia kala, tak menasabah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tidak pernah tengok orang yang mati sebelum ni hidup balik, tak pernah tengok. Jadi manusia bila dia tak pernah tengok, dia tak percaya. Ya, sebagai manusia. Itulah disebut tadi keimanan bil ghaibi. Keimanan dengan perkara gaib yang kita tak pernah nampak. Kita dengar tentang syurga, kita tak pernah tengok syurga. Kita dengar bahawasanya manusia akan dihidupkan balik dalam kubur, diseksa, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia beriman. Kita tak pernah tengok. Ya, orang mati sebagai contoh, kita gali kubur dia, ya. Kita pindahkan sebagai contoh, ya, tempat yang kita kata nak dijadikan sebagai jalan raya ke apa, ya, kita kena pindahkan. Ya, kubur-kubur banyak, kubur-kubur dipindahkan tuan-tuan sebab nak buat highway, nak buat jalan besar, ya, nak buat piping dan sebagainya. Jadi kena pindahkan, ya. Bila dipindahkan tu kita tengok, ya, dah tulang-tulang dah kita kata, ya. Macam mana boleh diseksa, macam mana boleh diberi nikmat, ya. Sebab itu kita nampak secara fizikal. Ya, tapi bila kambuh balik kubur tu, apa yang berlaku di dalam tu? Itu semua di luar pengetahuan kita tuan-tuan. Ya, macam mana kehidupan yang kita kata penuh dengan nikmat dalam kubur tu macam mana? Ya, sebagai mukadimah kepada syurga besok. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Sebab semua tu berhajat kepada keimanan kepada perkara ghaib. Ya, sebab kalau kita tak percaya, habislah. Ya, macam orang kafir tadi, macam Al-As bin Wa'il tadi. Ya, sedangkan Allah yang telah mencipta dia asalnya. Daripada tak ada apa-apa, asalnya mati, Allah hidupkan. Ya, kemudian Allah matikan balik, kemudian Allah hidupkan balik. Ya, dan akhirnya dikembalikan kepada Allah. Ya, tu ayat yang ke-67. Ada apa-apa tuan-tuan? Silakan. Ada apa perkataan ataupun konsep yang tak dapat? Ya, ada apa? Kak Mas ada apa? Ya. Syirin ada apa Syirin? Tuan-tuan dan perempuan yang lain silakan. Jadi Ustaz. Ustaz, Ya. ini kita kitab, sorry. Terus. Silakan. Terus Kak Haji Masya. Okey, kitab-kitab yang digunakan oleh macam orang Nasrani dengan Yahudi ni, tak ada cerita pasal hidup selepas mati ke? Ada. Memang ada. Ya. Semua ada. Kita tak percaya. Tak, bukan dia tak percaya. Ya. Ahli sama, ya, apa ni? Ahli sama ni maknanya kitab-kitab yang turun daripada langit, yang turun kepada umat dia, macam umat Yahudi contoh, ya, Bani Israel. Ya, mereka percaya akan kehidupan selepas mati, percaya. Ya, yang tak percaya ni orang kafir, maknanya orang yang tak ada kitab. Ya, ataupun kitab-kitab buatan manusia macam, ya, even kalau Hindu, Buddha pun dia percaya tak? Dia percaya reincarnation, ada hidup selepas mati, dia percaya apa ni Haji Mat Syah. Ya, ini merujuk pada orang kafir yang sembah berhala. Ya, mana sembah berhala dari segi tak ada kitab. Ya, memang tak ada kitab sebab ahli kitab, ya, orang Yahudi ni, Nasrani, ya, termasuklah kita kata yang dapat, ya, Nabi Daud yang dapat kitab Zabur, umat dia semua percaya ada kehidupan selepas mati, percaya. Ya, ini merujuk kepada orang yang sembah berhala ni. Ya, even sembah berhala zaman ni Ustaz sebut tadi, ya, orang orang Buddha, ya, dan juga orang Hindu, ya, agama mereka agama ciptaan manusia. Memang mereka sembah berhala tapi mereka percaya tak ada hidup selepas mati, percaya. Firaun di Mesir pun percaya ada hidup selepas mati. Kalau tidak dia tak buatlah mummification tu. Ya, bila dia dikebumikan, apa yang dibawa sekali? Kereta kuda dibawa, ya, kursi dia, katil dia, pedang dia, barang kemah dia, macam-macam. Kerana apa? Kerana dia bawa itu untuk digunakan selepas daripada kematian, dihidup balik. Dia percaya. Dia percaya Haji Mat Syah. Ya, memang dia percaya. Cuma ini merujuk pada orang yang memang tak percaya langsung. Tak percaya wujudnya Tuhan, ya. Mana etis. Ya, dan tak percaya bahawasanya ada kehidupan selepas mati. Sebab orang kafir Quraisy ni, dia tak pernah tengok orang yang telah mati di kalangan datuk nenek moyang dia hidup balik. Sebab tu tadi Ustaz sebut Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, bapa kepada Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Ya, bapa dia tak beriman. Dia bawa tulang-tulang tadi. Dia kata tulang-tulang yang reput ni, ya, menasabah ke Tuhan kamu akan hidupkan balik. Ya, akan elokkan balik, ya. Akan sihatkan balik orang yang dah tulangnya reput ni, ya. Jadi maksudnya dia memang tak percaya. Ya, orang inilah yang dimaksudkan tadi apa Haji Mat Syah. Bukan ahli kitab. Ahli kitab percaya. Okey, terima kasih. Ya, sama, ya. Okey, orang lain silakan, ada apa tuan-tuan? Ya Ustaz, tolong jawab mana-mana yang Ustaz boleh jawab, silakan. Ada soalan? Tak ada, ya.
fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin summa lanuhdirannahum haula jahannam jisiyah. Ya, ni ayat yang ke 68 ni cerita tentang syaitan, orang-orang kafir, ya, yang kami akan kumpulkan mereka. Fa wa rabbika, dan demi Tuhan engkau wahai Muhammad. Ya, fa maka waw demi. Ya, waw tu bukan makna dan tu ya. Waw tu makna demi, ya, sebab duduk di awal. Ya, macam kita kata wasyamsi, demi ya matahari, wal qamar, demi bulan, ya, wad duha, demi waktu duha. Fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu yang mencipta engkau wahai Muhammad. Lanahsyurannahum, ya, pasti nahsyurannahum, pasti kami akan kumpulkan mereka, ya. Nahsyura, nun depan tu makna kami, nun di belakang itu makna pasti, ya. Nun dua-dua nun tu kan, ya. Nun nahsyura, kami akan kumpulkan, nun di belakang pasti, ya. Nun taukid di belakang tu, nun di depan tu lanahsyura tu, lepas pada lam tu ada nun kan. Nun tu nun ganti nama, kami akan kumpulkan. Tapi nun di belakang dia panggil nun taukid. Ya, nun taukid makna nun sebagai kepastian. Pasti kami akan kumpulkan mereka, ya, orang-orang kafir. Ya, orang Islam pun dikumpul, orang kafir pun dikumpul. Wasyayatin, dan syaitan-syaitan. Ya, syayatin tu adalah plural bagi syaitan. Kalau syaitan singular, syayatin plural. Ya, kami akan kumpulkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pasti, ya, kami akan kumpulkan mereka bersama dengan syaitan-syaitan, ya. Syaitan-syaitan ni yang selama ni mereka sokong, yang selama ini kita panggil membisikkan kepada mereka tentang, ya, tentang Islam tu bukan agama kebenaran, Muhammad tu temberang, ya. Jadi syaitan-syaitan tersebutlah, ya. Summa lanuhdirannahum. Summa kemudian la pasti nuhdiranna, ya, kami akan kumpulkan, ya, mereka, kami akan hadirkan mereka, tadi kumpulkan, kami akan hadirkan mereka haula, di sekitar jahannam, neraka jahannam. Jisiyah, dalam keadaan apa, ya, dalam keadaan mereka berlutut, ya. Ada surah dalam Quran namanya surah Al-Jasiyah, ya. Jasiyah, ya, maknanya orang yang melutut, ya. Melutut ni maknanya bila orang salah. Ya, macam kita lah, bila kita buat salah kita melutut, ya. Dia melutut macam, ya, seorang hamba rakyat, ya, yang dia lawan sultan dia lawan raja dia, tengok dia datang, ya, dia melutut di depan sultan tu, dia mengaku salah dia, ya, dia sanggup dia ambil tindakan, ya. Seorang anak dengan mak dia macam tu juga, ya. Ataupun kita kata kalau kita tengok cerita-cerita Tamil ke, ya, cerita Hindustan macam itulah, ya, berlutut, ya. Kadang pada mak ayah dia nak cium kaki mak ayah dia, ya. Islam tak suruh kita cium kaki mak ayah kita, nak cium tangan sudah, ya. Cium pipi dia boleh, ya, tapi tak cium kaki. Kalau kalau layaklah seseorang manusia itu mencium kaki, ya, sudah tentu Allah akan perintahkan, ya, seorang isteri bersujud pada suami dia. Allah tak perintah macam tu. Ya, seorang isteri boleh taat pada suami, ya, tetapi ketaatan tu tidaklah sampai dia dia bersujud ataupun dia mencium kaki suami, tak. Ya, kalau kita tengok dalam agama Hindu, ya, sampai ke peringkat mencium kaki pula. Dalam agama Islam tak ada, tuan-tuan. Ya, kalau ya, kalau kita nak hormat, ya, kita hormat dia. Ya, kita sayang dia betul, kita boleh peluk dia, kita boleh cium tangan, ya, kita boleh kucup dia, ya, di dahi dan sebagainya. Tapi tidak sampai ke peringkat melutut dalam bentuk kita panggil sujud pada kaki, tak, tuan-tuan. Ya, jadi disebut jasiyah, ya, di sini jisian, ya. Ini nak sebut di akhir perbincangan kita, ya. Allah sebut demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanahsyurannahum, pasti kami akan kumpulkan mereka, ya, orang-orang kafir yang tak percaya akan hari akhirat tadi, kebangkitan selepas daripada kematian. Wasyayatin, bersama dengan syaitan penyokong mereka, ya, ataupun yang selama ni mempengaruhi mereka, ya. Boleh dua-dua, tuan-tuan. Summa kemudian lanuhdirannahum, kami akan hadirkan mereka, ya, daripada perkataan hadir, haula jahannam, ya. Maknanya Allah akan masukkan mereka dalam neraka jahannam lah. Tapi sebelum masukkan tu, ya, sebab manusia, ya, dia bukan terus dimasukkan, ya. Mereka akan diseret ubun-ubunnya, ya, dengan mukanya menghadap ke bawah. Kemudian bila sampai di tepi jurang neraka baru dicampakkan, ya. Jadi mungkin, ya, sebelum dicampakkan mereka melutut minta ampun pada Allah supaya jangan dicampak, tapi sudah terlambat, tuan-tuan. Too late for them.
Ya, jadi akhirnya mereka dimasukkan dalam neraka walaupun pada waktu itu mereka berlutut minta supaya mereka diampunkan. Bukan masanya nak diampun. Ampun di dunia dulu tuan-tuan ya. Okey, selesailah ya sampai ayat yang ke-68. Ada apa-apa sebelum kita tamat? Silakan. Ada apa lagi? Kalau ada tuan-tuan? Tak ada? Kalau tak ada, ya, mungkin Haji Mat Syah ada apa-apa ucapan ke apa-apa nak sebut sebelum tamat? Tak ada Ustaz, itu saja. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama ya. Okey, pada jamaah sekalian ya, pada Haji Nazri, pada Haji Mat Syah, pada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana mengikuti program kita. Ya, baca balik ayat ni tuan-tuan ya, supaya nanti bila ada peluang ya kita panggil ya, kita dah tahu dia punya kesinambungan dia. Tadi kita baca daripada Jannatu Adnin tadi ya, ayat 61 ya. Baca seterusnya dan tuan-tuan tengok ya, apa kita panggil dialog antara orang kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Ya, sama. Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Sama-sama. Masih semua yang dah bayar yuran kita. Mm-mm.